Hai kawan, selamat datang ke Dapur Masakan DFC. Hari ini saya nak kongsikan resipi cendol yang paling sedap dan lezat. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara membuat cendol ais yang lengkap. Rahsia sebalik menghasilkan cendol yang sedap dan lezat adalah bahan yang digunakan dan sukatan yang tepat serta cara membuatnya. So, jangan skip video ini, tonton sampai habis, baru anda akan dapat banyak tips dalam video ini. Kalau anda baru pertama kali di sini, sila tekan butang subscribe ya, baru anda akan terima notifikasi bila kami upload video-video baru. Okey kawan, untuk nak buatkan cendol, saya bagikan kepada 5 bahagian. Sekarang kita mulakan membuat cendol. Jadi, bahan-bahan keperluan: tepung beras 120 gram atau ambil sukatan 1,5 cawan, tepung ubi 15 gram atau ambil sukatan 1 sudu besar, kapur makanan 1 gram atau ambil sukatan 1/8 sudu kecil, garam 3 gram atau ambil sukatan 1/3 sudu kecil, daun pandan 30 gram atau ambil 10 helai daun pandan, air 550 ml atau ambil sukatan 3 cawan. Sekarang jom kita lihat cara membuatnya. Potongkan daun pandan saiz kecil, ambil jug blender, masukkan semua daun pandan, kemudian masukkan air yang disediakan tadi. Selepas itu kisarkan sehingga halus. Gunakan penapis, tuangkan yang di blender tadi. Lepas tu perapkan dia untuk nak dapatkan air pandan. Selepas itu masukkan tepung beras, tepung ubi, garam, kemudian ambil sesudu air pandan, campur dengan kapur makanan, kacau sehingga bersebati. Lepas tu tuangkan ke dalam aduan cendol. Selepas itu kacau aduan cendol sehingga sebati. Bila aduan cendol sudah sebati, tuang ke dalam kuali. Dapur api letakkan sederhana. Kacau 3 hingga 4 minit sehingga aduan cendol bertukar jadi pekat. Selepas cendol menjadi pekat, kurangkan dapur api. Kacau 4 hingga 5 minit sehingga cendol masak dan bertukar kelihatan berkilat. Sekarang cendol dah masak, tutupkan api. Kali ini saya gunakan botol sos untuk nak buatkan cendol. Sekarang isikan cendol ke dalam botol sos. Lepas tu tutupkan dia rapat supaya tidak terkeluar masa kita perap nanti. Sebelum buat cendol, kita perlu sediakan air sejuk. So, masukkan air dan air batu. Kemudian tekan botol sos supaya cendol jatuh ke dalam air sejuk. Nak buat cendol panjang atau pendek, terpulang kepada anda cara anda menekan botol sos. Okey kawan, cendol kita dah siap. Jom kita melihat bahagian kedua, bahan-bahan keperluan untuk membuat kacang merah. Gula 50 gram atau ambil sukatan 3 sudu besar, garam 1.25 gram atau ambil sukatan 1/8 sudu kecil, kacang merah 100 gram atau ambil sukatan 7 sudu besar,
Air untuk rebus 500 ml atau ambil sukatan 3 cawan. Sekarang jom kita lihat cara membuatnya. Sebelum kita mula rebuskan kacang merah, kita perlu bilas dan rendamkan kacang merah selama 4 hingga 5 jam. Tuangkan air paras seinci lebih. Tujuan kita rendamkan kacang merah supaya dia cepat masak. Sekarang kacang merah sudah rendam selama 4 jam lebih. Kalau kita lihat kacang merah, damage size pun sudah berkembang. Sekarang kita boleh mula rebuskan kacang merah. Untuk nak rebuskan kacang merah, saya gunakan pressure cooker saiz 2 liter. Sekarang masukkan air yang disediakan tadi ke dalam periuk pressure cooker. Kemudian masukkan kacang merah yang direndam tadi. Selepas itu buka api dapur sederhana dan tutupkan periuk dan pasangkan weight whistle. Setiap kali whistle, 2% air akan keluar melalui wap dan air akan berkurangan. Hanya selepas 25 whistle, lebih kurang dalam 10 minit, baru tekstur kacang merah akan bertukar jadi lembut. Sewaktu itu, paras air dalam periuk akan berkurangan sebanyak 300 ml di mana diresap oleh kacang merah dan juga keluar melalui wap. Okey kawan, sekarang sudah hampir 25 whistle dan pastikan selepas wap semua keluar baru buka periuk. Kalau lihat sekarang, kacang merah sudah hampir nak lembut. Waktu ini kita masukkan gula dan garam. Dan kacau gula dan garam sehingga sebati. Selepas itu tutupkan periuk dan tunggu sehingga 5 whistle ataupun lebih kurang dalam 3 hingga 4 minit. Selepas 5 whistle, tutupkan api dan biarkan wap semua keluar, baru buka tudung periuk. Kalau kita lihat sekarang, kacang merah dah masak dengan secukupnya dan dia punya tekstur dia memang lembut dan rasa dia memang manis dan sedikit masam dan memang sesuai untuk makan dalam ais kacang. Sekarang kacang merah sudah siap. Jom kita lihat bahagian ketiga dan bahan-bahan keperluan untuk nak buat sirap gula Melaka. Gula Melaka 200 gram atau ambil 1,5 ketul gula Melaka. Gula 50 gram atau ambil sukatan 3 sudu besar. Daun pandan 6 gram atau ambil 2 helai daun pandan. Air 300 gram atau ambil 1/2/3 cawan air. Sekarang jom kita lihat cara membuatnya. Potongkan daun pandan saiz kecil. Kemudian hancurkan gula Melaka supaya mudah melarut dalam air. Sekarang masukkan air yang disediakan tadi dalam kuali bersama dengan daun pandan. Selepas air mula mendidih, masukkan gula Melaka dan gula. Kemudian kacau sehingga gula Melaka dan gula melarut dan menjadi cair. Bila gula sudah cair dan mula mendidih, biarkan dia selama seminit. Lepas itu tutupkan dapur api. Gunakan penapis untuk membuangkan sisa-sisa gula Melaka serta daun pandan supaya dapat membersihkan sirap gula Melaka. Okey kawan, sirap gula Melaka sudah siap. Jom kita lihat bahagian keempat, bahan-bahan keperluan untuk membuat air santan. Kelapa parut 300 gram atau ambil sebiji kelapa.
garam 5 gram atau ambil sukatan setengah sudu kecil, daun pandan 6 gram atau ambil 2 helai daun pandan, air 550 ml atau ambil sukatan 3 cawan. Sekarang jom kita lihat cara membuatnya. Potongkan daun pandan saiz kecil, ambil jug blender, masukkan kelapa parut ke dalam, kemudian tuangkan air yang disediakan tadi. Lepas itu kisarkan kelapa parut bersama dengan air supaya dapat santan yang pekat. Selepas kisar, gunakan penapis dan perapkan kelapa parut untuk dapatkan air santan. Sekarang jom kita lihat cara masak air santan. Tuangkan air santan ke dalam kuali. Kemudian masukkan daun pandan dan masukkan garam dan gaulkan dia sehingga mendidih. Bila santan mula berbuih, kacau sehingga seminit. Selepas itu tutupkan dapur api. Untuk nak keluarkan daun pandan, gunakan penapis dan tapiskan air santan dan keluarkan daun pandan. Okey kawan, air santan sudah siap. Jom kita lihat bahagian terakhir, cara membuat ais cendol. Hancurkan ais batu, kemudian masuk ke dalam mangkuk. Tuangkan air santan, letakkan cendol, kemudian tuangkan sirap gula Melaka, letakkan gula Melaka bersama dengan sagu besar. Kalau anda suka resipi ini, sila like dan share video ini dengan rakan anda. Kalau anda baru di sini, jangan lupa subscribe channel ini. Dan sekian, terima kasih daripada Dapur Masakan DFC.